Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wala ilaha illallahu ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin. Wa maliku yaumiddin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ihfazna min kaidil kaidin wa min hasadin hasidin wa min sihris sahirin ya rabbal alamin. Allahumma man arada bina wa arada bi islamina wa arada bi a'radina wa manhajina wa bi dirasatina wa man hawlana wa masyayikhina bisu'in aw hikdin aw hasadin aw fitnatin aw sihrin aw fasadin aw syahna'in aw khiyanatin aw iftira'in aw saddin. Allahumma ya jabbaras samawati wal ard isrif 'anna syururahum waj'al syururahum ala nuhurihim waj'alhum ayatan wa ibaratan li ulil albab ya sami'ad du'a. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi beri peluang kepada kita, sama-sama kita boleh berjumpa di dalam ruangan pengajian tentang ilmu mustalahil hadis, supaya nak kita itu tahu cara bagaimanakah yang dikandaki oleh ulama-ulama Islam kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam arti dia nak menerimakan hadis daripada mana-mana pihak pun, iaitu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ini ilmulah kita boleh jagakan diri kita daripada janjian ngeri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kita, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda di dalam hadis mutawatir lafzan, lafaz dia, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa dia dusta di atas aku dalam keadaan dia itu sengaja, nescaya balasan bagi dia iaitu tempat kediaman siksaan di hari akhirat dengan tidak ada syak. Maka kalaulah kita tidak adanya ilmu mustalahil hadis, maka kita terima daripada orang-orang yang tidak adanya amanah, dalam arti kata dia nak menyampaikan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita, membawa kepada kita itu menerima hadis-hadis yang keluar daripada mulut-mulut, daripada perkataan-perkataan mereka dengan sengka kata ia itu adalah sabdaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
maka kita itu pun tidak selamatlah. Maka jalan kita nak selamat, pasti kita kena tahu sikit sebanyak tentang ilmu pengetahuan sakut paut dengan mustalahil hadis, supaya kita itu boleh jaga diri kita daripada apa-apa yang betul-betul benar, bukan daripada perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan daripada perbuatan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, bukan daripada akuan Nabi kita alaihi salatu wassalam, bukan sifat dia, bukan akhlak dia. Pasti kita kena jaga perkara-perkara tersebut dengan gapo? Iaitu dengan ilmu pengetahuan yang ada di dalam ini, ilmu hak kita nak lagi akan mengaji belajar ni. Jadi kita telah baca beberapa soalan daripada ini kitab, iaitu kitab kecil lah. Kitab yang sebagai permulaan orang mengaji. Pasal dia gapo-gapo kita kena mula daripada kecil dulu. Setelah daripada tu barulah kita nak masuknya kitab-kitab yang atas lagi, yang besar lagi, dengan orang yang alim lagi, hebat lagi di kalangan ulama-ulama kita di luar negara. Itu adalah cinta-cinta bagi pelajar. Akan tetapi asas kita kena ada. Tiap-tiap orang apabila tidak ada asas, nescaya dia nak bina taklih ilmu yang banyak, yang dia itu nak cari tambah. Kenapa? Kerana asas dia tidak ada. Asas dia itu tak gagah. Apabila asas tak gagah, maka ilmu yang banyak hak dia nak cari, hemah dia tinggi itu, dia nak letak atas apa? Dia tak boleh nak letak di atas apa mana-mana, malaikat kena letak di atas asas yang gagah. Sebab itulah kita kena mengaji masa permulaan ni biar molek sebagai asas bagi ilmu pengetahuan kita. Barulah kita itu jadi diri kita sebagai orang yang hendak pikulnya amanah, daripada amanah yang agama kita itu beban di atas kita, terutama kita sebagai talabatul ilm, pelajar-pelajar sakut paut dengan ilmu agama. Kita telah baca dah beberapa soalan sebagaimana sebut tadilah. Maka kita baca semalam tu soalan yang ke-28, soalan yang ke-29, soalan yang ke-30 dan soalan yang ke-31. InsyaAllah pada perjumpaan sekali ini kita nak tengok soalan yang ke-32. Bagi mereka yang ada kitab, kita boleh ikuti samalah. Hak tak ada tu ambil buk lah. Buk hak putih itu serta kalam. Tulisan kita kena pergi sekali. Apa yang kita dengar, apa yang kita faham, kita tanda, kita dhabitkan, supaya moga tu jadi manfaat bagi kita setelah daripada kita mengaji belajar. Jadi maudhu' hak sakut paut hak kita nak baca ni, soalan yang ke-32 ni iaitu sakut paut rapat dengan soalan 31. Soalan 31 ia tanya kata gapokah tajuk kitab Mustadrak. Maka jawabnya semalam, kitab Mustadrak ni maknanya kitab yang ulama itu buat supaya nak mengeluarkan hadis-hadis daripada mana-mana kitab yang musannif itu tuju hendak nak mengeluarkan hadis di atas syarat-syarat tuan musannif yang dia itu qasak. Seumpama kitab Mustadrak bagi Imam Hakim An-Naisaburi, dia itu qasak nak buatnya kitab namanya Al-Mustadrak ala Sahihain, di atas dua kitab, iaitu kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Lalu Imam Hakim An-Naisaburi rahimahullahu ta'ala, dia pergi tengok di dalam kitab Bukhari dan tengok dalam kitab Muslim, boleh buat kesimpulan, dapati kata di sana adanya syarat-syarat Imam Al-Bukhari dan didapati syarat-syarat Imam Muslim.
maka dia ambilkan syarat Imam Bukhari dan syarat Imam Muslim, mari carinya hadis-hadis yang Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim tidak bawa data hadis tersebut tu di dalam kitab kedua-duanya. Makna kata hadis yang Imam Hakim pergi cari itu hadis yang Imam Al-Bukhari tak mengeluarkan di dalam kitab sahihnya dan Imam Muslim tak mengeluarkan di dalam kitab sahihnya. Akan tetapi Imam Hakim dia ambil satunya daripada inti kitab, iaitu syarat Imam Al-Bukhari dan syarat Imam Muslim. Maka dia ambil syarat tadi, mari kita ukur tengok, adu tengok hadis-hadis yang lain supaya nak bawa masuk di dalam kitab Al-Mustadrak. Maka kita faham kata kitab Mustadrak tu kitab apa? Yakni kitab yang Imam Al-Hakim dicarinya hadis-hadis yang ada di atas syarat Bukhari dan ada di atas syarat Muslim, bawa asuknya hadis-hadis itu di dalam kitab Al-Mustadrak. Itu makna kata kitab Mustadrak Imam Hakim. Maka kitab ni siapalah tangan para ulama kita ni, iaitu kitab Al-Mustadrak ala Sahihain bagi Imam Hakim An-Naisaburi rahimahullahu ta'ala. Semua ulama-ulama kita ambil istifadah, faedah daripada ini kitab. Iaitu kitab apa nama? Kitab Al-Mustadrak bagi Imam Hakim An-Naisaburi rahimahullahu ta'ala, sebagai tokoh alim ulama di dalam Islam kita. Dia sebagai tuan guru syekh bagi Imam Muhammad Uthman As-Sabuni, yang sebagaimana kita telah syarah ambil di awal hingga akhir Aqidatus Sabuni bagi Imam Sabuni Syekhul Islam. Maka salah seorang daripada guru bagi Imam Sabuni iaitu Imam Hakim An-Naisaburi, tuan kita Al-Mustadrak yang kita tengok sebentar saat ni. Maka itu maudhu' dan tajuk sakut paut dengan kitab Al-Mustadrak. Malam ni mari kita nak tengok soalan yang ke-32. Syekh katakan, ma mauqifu min Mustadrakil Hakim. Apakah pendirian, yakni pendirian para ulama hadis rahmatullahi alaihim daripada kitab Mustadrak bagi Imam Al-Hakim. Soalan kata, pandangan ulama-ulama hadis terhadap kitab Mustadrak bagi Hakim ni bagaimanakah? Bagaimana ulama tu dia beri pandangan terhadap kitab Mustadrak bagi Hakim? Kenapa kena tanya umpama ni? Kerana ulama ni terutama ulama hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala ni dia bangkit satu kumpulan daripada ulama hadis, mari bicarakan dan jaganya ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya sampaikan kepada ummah, dan lagi akan terus sampaikan kepada umat yang belakang daripada kita sehingga hari yang Allah Subhanahu wa taala nak bangkitnya kiamat. Kerana hadis Nabi adalah pensyarah bagi kitab Allah Subhanahu wa taala, iaitu Al-Quran. Maka pasti ulama ni dengan cara tahu dan jelas di sisi para ulama semua, kata kitab yang tidak ulama itu mempertikaikan, makna ada perselisihan dalam pendapat, iaitu kitab Al-Bukhari dan Muslim sahaja. Lain daripada kitab Al-Bukhari dan Muslim,
Maka ulama ada pendapat-pendapat, cara faham yang tertentu. Dengan sebab itulah ulama tu dia tanya, sebagai ulama juga, ulama tanya ulama, sebab ilmu ni kena ambil istifadah, faedah gi mari. Tanya kata, apakah pendapat pandangan tuan guru tentang kitab Mustadrak bagi Imam Hakim? Adakah kita itu nak terima selalu daripada hadis yang Imam Hakim bawa datang di dalam sahih, di dalam kitab Al-Mustadrak beliau? Seumpama kita terima selalu daripada Al-Bukhari dan Muslim, kau bagaimana? Nak jawabnya, la syak, tidak ada syak, anna fihi, bahawa sesungguhnya pada kitab Mustadrak bagi Imam Hakim itu ma huwa sahih, iaitu ada hadis di sana, hadis sahih. Ada di sana hadis gapo? Hadis sahih. Hadis sahih ni sahih di sisi ulama ahli hadis. Kenapa saya kata kena sahih di sisi ulama ahli hadis? Kerana hadis ini orang yang berbicara iaitu ulama ahli hadis. Jangan kita ambil pendapat dan pahaman kata hadis ni sahih ataupun tidak sahih lain daripada ulama ahli hadis. Tak boleh. Kenapa? Kerana tiap-tiap media ilmu agama ada orang yang duk berbicara, ada ulama yang duk menselidiki, yang dia itu menghalusi tentang ilmu yang tertentu. Maka umpama saya nak banding dengan cara akli, kita kalaulah sakitnya, afanallahu wa iyyakum, sakit hidung ataupun sakit telinga, sakit perut, sakit apa lagi katalah, kita pasti makna kata diri kita ni terasa nak berobat perkara itu supaya jasad kita kembali kelik sihat semula. Maka di manakah kita nak pergi apabila kita sakitnya telinga? Pasti kita kena menujukan kepada doktor, medik, bomo, hak mana? Hak sakut paut, dengan khususnya sakut paut cara dengan telinga. Kita tak pergi cari bomo sakit perut, doktor sakit perut. Orang kata, dia doktor juga, kenapa kita tak pergi cari? Kerana kerjaan masing-masing. Doktor hak sakit perut, ia bahagia dia. Doktor hak sakit telinga, ia bahagia dia. Kita sakit gapo? Kita kena cari doktor tu. Maka masalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti kita kena dengar ahli hadis. Tokoh ulama ahli hadis kata hadis ni sabit kedak daripada baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Jangan kita sama sekali ambilnya hadis, hukum hadis daripada bukan ulama ahli hadis. Ulama tasawuf ke, ulama fiqh ke, ulama tafsir ke, ulama nahwu sarah ke, tak. Itu bukan bahagian dia. Memang dia ulama. Akan tetapi bukan bahagian dia yang kita nak terimanya ilmu pengetahuan sakut paut dengan hadis Nabi daripada mereka itu. Kerana di sana ada ulama-ulama yang bercarakan ilmu hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Semenjak daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal sampai ke hari ini dan akan menerus sampai ke hari kiamat, pasti kena ada ulama yang bercarakan hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka jawabnya tak syak bahawasanya di dalam kitab Mustadrak bagi Imam Hakim tu ada hadis sahih. Apa makna hadis sahih? Iaitu hadis hak cukup 5 syarat. Yang pertama ada sanad. Sanad ni makna berhubungnya guru kepada guru, guru kepada guru sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sifat guru itu dia itu ingatan dia molek. Diperiksa kata ingatan dia tak terlupa, tak bercacuk.
Dan yang ketiga, tok guru tu ada amanah, ada maruah, jaga molek hukum Islam. Yang ketiga, hadis itu tidak ada penyakit. Dalam arti kata putuh ke, belawai, di antara di hadis ni dengan hadis hak lebih daripada tok guru hak ni royak, mana dia gi royak lebih daripada belawai dengan orang lebih siqah, lebih dipercayai daripadanya. Ataupun hadis syaz, hadis yang orang lain tak ada pia royak, dia seorang yang royak, tak boleh. Maka kalaulah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak cukupnya syarat 5 tu, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jazam di hati kata itu bukan hadis. Walaupun siapa pun nak royak, siapa pun nak ceramah waktu baiknya perkataan, haram kita itu percaya selama mana hadis itu tak cukup syarat. Apabila kita tanya hadis ni ada di mana, dijawab kata hadis ni Nabi meroyak dalam mimpi. Itu bukan. Itu bukan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadana, tu nak kita faham. Ataupun hadis yang tidak tahu kata siapa riwayat, hadis yang tidak ada sanad, hadis yang orang hak rakyat itu pendustaan sebagaimana dihukumkan oleh alim ulama, maka kita jazam di hati kata itu adalah hadis apa? Hadis pelesu. Panggil hadis juga tapi pelesu. So umpama duit lah, wang tu ada tak kira pitih ringgit ke, pitih bat ke, bahasa sia ni boleh belaka panggil. Tapi panggil duit, tapi duit pelesu. Tak boleh kita nak buat menega, nak buat beli, nak buat jual beli dan sebagainya. Hadis, memang panggil hadis, tapi hadis maudhu'. Apa? Kenapa dipanggilkan hadis maudhu'? Kerana perkataan itu sandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita sebagai umat Islam, sama sekali kita kena pegang di teras di sini, dasar di sini kata tiap-tiap hadis yang tak tahu kata siapa riwayat, yang tidak ada sanad, yang tidak diaku oleh ulama, itu bukan hadis. Ulama mana? Iaitu ulama hadis. Jangan pedaya, jangan kita ambil kata ya sahih, kata kerana betul hadis ni maudhu'. Di sisi mana? Di sisi ulama hadis. Adapun di sisi ahli haqiqah dia sahih, itu bukan. Itu bukan. Bagaimanakah kita nak pergi terima perkara tu boleh? Nampak tu tak? Ia kata ini obat juga, penawar juga, belalah obat sakit perut. Ia akan hingga juga sakit kepala kalau kita makan. Tak. Bukan lagu tu. Ia bukan lagu tu. Baik. Kemudian didapati, ulama kata tidak syak bahawa ada dalam kitab Mustadrak itu ada hadis sahih. Walakin fihi aidan ma huwa hasanun. Akan tetapi ada didapati juga hadis yang hasan. Mana hadis yang tak ada siapa darajat sahih. Pak nak tahu mai lagu mana untuk guru kata hadis ni sahih, hadis hasan. Kita orang awam nanti tanya orang ngaji hadis. Tok guru hak hadis tu. Nampak tu tak? Kita tanya dia. Tu. Cuma kita orang awam ni we tahu kata hadis sahih iaitu hadis yang cukup syarat 5. Hadis hasan cukup juga syarat 5, akan tetapi pangkat dia itu bawah sikit. Apa? Kerana orang rakyat hadis itu ingat dia kurang sikit. Berapa? 80%. Ada pun hadis sahih 90%. Ataupun 100% lalu pun tak apa. Ya gitu. Nak kita faham. Faham tu tak? Kemudian didapati lagi wa dhaifun, ada hadis dhaif. Makna gana hadis dhaif iaitu hadis yang tidak cukup syarat 5 saat ni. Syarat gapo? Iaitu ada di sana putus. Nah, ada di sana putus. Ada di sana orang royak hadis tadi itu ingat dia dhaif. Ingat dia tak erak. Mana kata ingat dia 40%, 50%,
tak sampai apa nama 60, maka dibilai kata dhaif. Maka dhaif ni ada dua bagai. Dhaif yang khafif, dhaif yang sikit. Makna kata tak banyak. Dhaif setara mana dhaif sikit? 60% kerana kita kata. Nampak tak? Ada pun dhaif hak jiddan, hak tu panggil 30-20%. Hak tu tidak. Kita nak ambil wak guna, sama ada bab pegangnya tak boleh, bab amalan ibadat tak boleh, bab targhib wa tarhib, cara kita nak bergema, cara kita nak kita nak menakuti, kita nak buat fadail a'mal pun tak boleh lah kalau hadis dhaifun jiddan. Itu ittifaq ulama-ulama hadis. Ada pun hadis dhaif khafif, dhaif sikit. Makna kata kebanyakan ulama tu ia kata tak apalah dalam masalah bab fadail a'mal, dan dia itu boleh akad darajat dia jadi hasan li ghairihi jikalau adanya syahid-syahid perkataan-perkataan yang seumpama dapati dalam hadis dhaif kita ni, ada perkataan semakna ke selafal ke dalam hadis-hadis sahih, maka akad dia naik. Ataupun ada banyak-banyak jalanan tok-tok guru hak royak, maka boleh juga akadnya hadis yang dhaif hak sikit tadi itu naik ke pangkat hasan li ghairihi. Hadana hanawi kita faham molek. Baik. Bal bahkan wa mawdu'un didapati di dalam di dalam kitab Mustadrak bagi Imam Hakim rahimahullahu taala ada hadis palsu. Pianya kata hadis palsu iaitu tokoh-tokoh ulama seumpama Az-Zahabi, seumpama Ibnu Hajar Al-Asqalani, seumpama Al-Iraqi, seumpama Ibnu Munzir dan sebagainya. Tu ulama-ulama yang atas-atas daripada kita. Maka ulama hak sekarang ini pun dok bergantung jalan supalah dengan ulama-ulama hak kita sebut tadi tu. Ya tak larilah ilmu nak ambil dana kalau tak ambil daripada alim ulama hak atas-atas, ya tak ada lah. Nampak tu tak? Ni nak kita faham biar molek-molek. Wa yanbaghi at-tayaqquzu. Tu at-tamu li kulli ma tafarrada bihi al-hakimu, dan sayugianya at-tayaqquz. Mana kana? Suruh perhati molek-molek. Perhati molek-molek, tilik molek-molek. Tu. Bagi tiap-tiap hadis yang memperasing dengannya oleh Imam Hakim. Maknanya macam mana? Makna kata tiap-tiap hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim rahimahullahu ta'ala, sedangkan ulama-ulama yang lain tidak riwayat. Makna Imam Hakim seorang diri yang bawa hadis itu datang di dalam kitab Al-Mustadrak. Maka ulama kata jaga molek nah kalau umpama tu. Apa kena jaga? Kerana lagi kita akan mengaji. Sebab gapo kena jaga? Cuma rupa dia tu makna suruh kita itu tayaqquzu. Makna kana? Tengok molek, tilik molek. Apa hak Imam Hakim royak, orang lain tak royak, kita kena tengok molek. Ni ulama pesan kepada kita ni. Wala yaghurrannaka qaulul hakim, dan jangan dan tidak tidak kita itu memperdayakan perkataan Imam Hakim. Makna memperdaya di sini makna gano? Makna kita jangan buat sedap hati perkataan Imam Hakim. Hawak punya, yakni kitab ni kitab Mustadrak bagi Imam Hakim ni, apabila ia keluarkan hadis, apabila kita buka di dalam kitab ni tu dia. Apabila kita buka tu didapati hadis. Didapati hadis bawah daripada bab. Ni hadis, ni bab dia ni bawah duk sini. Lepas daripada ia royak hadis duk sini ni, ia akan royak pula hukum hadis ni macam mana. Hukum hadis hak ia wari di sini ni.
Tu seumpama ni dia kata was sahih an Zaid bin Thabit. Hak sahihnya daripada Zaid bin Thabit. Dan lain-lain lagi dia akan royak belaka. Lepas tu bawah ni dia kata hadza isnadun sahihun ala syarti syaikhain. Ya royak. Hakim tu akan royak hukum-hukum hadis hak dia wari di dalam ini kitab. Maka ulama kata daripada beberapa tokoh lah, daripada kitab-kitab mustalah yang kita belajar tu, sama ada Ibnu Kathir dalam kitab Ulumil Hadis hak dia yang disyarahkan oleh Imam Ahmad Muhammad Syakir, tokoh ulama Mesir, jadi Ba'ithul Hadis, syarah bagi Mukhtasar Ulumil Hadis bagi Imam Ibn Kathir, dan kitab Tadribur Rawi bagi Imam As-Suyuti, dan Fathul Mughis bagi Imam As-Sakhawi, dan kitab An-Nukat bagi Imam Ibn Hajar dan sebagainya. Maka ulama-ulama yang tersebut tadi itu dia akan beri pengingatan kepada kita. Kata jangan kita itu memperdaya, makna sedap hati perkataan pendapat Imam Hakim katakan hadisun sahihul isnad. Hadis ni sahih sanad. Apabila Imam Hakim kata gitu, jangan kita sebagai pelajar terutamanya, hak lebih lagi lebih pada pelajar iaitu guru. Orang nak jadi guru tu jangan gaduh sedap hati. Kata ni Imam Hakim hukum dah ni, kata dia sahih sanad ni. Tu dia. Sebab apabila kita belajar daripada ulama-ulama sekarang, ulama-ulama luar negara, sama ada belajar di Jamiatil Azhar dan lain-lain lagi daripada jamiah-jamiah di Madinah ke, di di Urdun ke, di mana-mana lagi, katalah apabila kita ni calonkan diri kita mengaji di dalam bahagian ilmu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengaji yang tinggi, pastilah kita itu kena boleh ada kebolehan dalam masalah takhrij hadis Nabi, makna mengeluarkan hadis Nabi dan membicarakan sanad-sanad hadis Nabi hak lain daripada kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Apabila hadis tu ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim, memadai. Kita tak nak pergi cara dah sanad dia, mata dia, pakai rawahul Bukhari cerak kata sahih, rawahul Muslim cerak kata sahih. Akan tetapi kalau kata hadis luar daripada Bukhari, luar daripada Muslim, sama ada Tirmizi, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, Imam Hakim sendiri, dan At-Tabarani, Ad-Daraqutni, Ad-Darimi dan sebagainya daripada ulama-ulama tokoh-tokoh yang hebat-hebat riwayat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tak memadai dalam arti kata tok guru kita sebagai al-ustaz, ad-doktor, al-allamah, profesor ni, ia tak akan terima daripada bahasan kita. Kata hak ni Hakim kata hadisun sahihul isnad, tak memadai. Wajib kita sebagai pelajar yang kita mengaji daripada dia kena buat kajian semula. Kajian kena buat mengikuti ilmu yang kita belajar daripada mereka, daripada kitab-kitab mustalah, daripada kitab jarh wa ta'dil, daripada kitab-kitab dirasah al-asanid, cara pembicaraan sanad-sanad hadis Nabi yang kita belajar daripada guru tadi itu, dia suruh kita buat bahasa kemudian hatta dia tengok. Kalau kita buat jalan molek dengan cara yang kita sebut tadi, ia akan lepas kata kita ni dapat lulusan, dapatnya akuan CJ alamiah orang panggil. Makna hak CJ, hak universiti yang diakukan oleh dunia. Kalau tidak, ia tak wih.
Nak royak gapo kepada kita? Nak royak kata ulama sekarang ada ni cara jalan ni ya macam itu. Jangan kita sekadar kata ulama royak dah nak periksa lagi. Dak, bukan cara lagu tu. Ni ulama ni duk royak kita ni. Nampak tu tak? Ia tak sama di antara orang apabila duduk umuh dia atas tanah. Atas tanah mana umuh selapis. Tak sama pandangan dia, nampak ke dia tadi itu seumpama orang duduk 50 lapis. Dia tak serupa. Nampak ke dia jauh. Kita selapis duduk atas tanah ni. Hak 50 tu duduk atas tanah juga, tapi dia tinggi bina dia. Maka dia nampak tak sama. Sebab lah tok guru kita dia kata, orang duduk bawah dia tak nampak. Apabila orang duduk atas dia nampak. Nampak tu tak? Tu cara yang diajar, yang ditunjuk, yang diberjalan oleh para ulama kita. Gilah pergi ngaji apa yang amba royak ni sebagai amanah. Cuba kita calon diri kita sebagai pelajar-pelajar ni, cuba calon diri kita pergi ngaji di mana negara pun tak apa. Ni dekat kita ni di negara Malaysia kita. Di sini di jamiah kita ni, jamiah Fatani kita ni, jalan gini juga cara-cara. Nak ayat hak ni alamiah. Hak mana seluruh dunia pakai jalan begini belaka. Nampak tu tak? Dengan itu, kita sebagai pelajar, kita sebagai guru terutama, ustaz lah, alim ulama, baba-baba ke, pasti kita itu kena jalan mengikut kawaid ulama yang dia itu jalan di dalam kitab-kitab mereka. Jangan terpedaya kata, Imam Hakim dia kata sahih dah. Bagaimana kita nak pergi cari pula, takkan kita alim lebih pada dia? Itu sekadar buah tu. Alasan tu tak naik cara kita. Nampak tak? Kalau kita pergi royak kepada ulama luar negara, ulama Azhar, kita kata, ya lepas kita. Ya pakai hayung selalu dah. Bahasa kita la qimata lahu. Tidak ada harga ni. Kecil apalah ni. Marah selalu. Tu nak royak kata, orang ngaji tu gitu cara. Nampak tu tak? Tu dia. Baik. Wa muwafaqatu adh-dhahabi lahu. Jangan juga pedaya kata hadis ni Imam Hakim kata dia sahih sanad. Dan Imam Zahabi itu pun nampak senapak ke bagi Imam Hakim. Imam Zahabi pun nampak sebab di dalam kitab ni kitab Mustadrak ni ia cetak ke sekali dengan kitab iaitu kitab Talkhis. Nama kitab Talkhis ringkasan bagi Imam Az-Zahabi. Makna kata ia cetak ke sekali. Hak Imam Hakim serta hukuman bagi Imam Az-Zahabi ia ada sekali duduk dalam kitab ini. Maka apabila kita tengok di dalam ini kitab, didapati Imam Zahabi pun ada sahih. Imam Zahabi tuai kitab Mizan Al-I'tidal. Tuai kitab Mizan Al-I'tidal, cuba ambil Mizan Al-I'tidal dekat situ sikit. Itu bawah daripada bahasa tu. Tu ambil mai sebuah Mizan I'tidal. Insya-Allah kita akan waktu baik we tengok. Tu mizan hak hitam tu. Mari. Sebuah. Ni insya-Allah kita akan we tengok sekali lagi insya-Allah. Dia kata jangan, ulama kita kata jangan kita pedaya. Tak boleh kita nak pedaya. Jangan buat sedap hati. Pedaya ni mana buat sedap hati nah. Mana kata kita tak apa dah lah duk setara ni. Tak okey setara tu. Sekalipun Zahabi itu nampak sekali dengan Imam Hakim. Kenapa wahai ulama kita kena duk jaga sangat, kena duk beringat sangat? Kerana ulama kata fal hakimu, maka bermula Imam Hakim ni An-Naisaburi tuai kitab Al-Mustadrak tadi tu kita bunyi tu mutasahilun jiddan fil qada'i bis-sihhati. Dia itu mutasahil. Kalimah mutasahil ni makna kata dia itu ni bukan perkataan kita. Nak ayat perkataan ulama terhadap ulama. Makna dia memudah. Makna dia memudah sangat pada masalah dia nak hukumkan hadis itu kata sahih. Tu dia. Syarat dia hak Imam Hakim nak hukum kata hadis tu sahih tu longgar. Perak tu longgar, makna kata tak kejap.
Tak seumpama Imam Bukhari ke, Imam Muslim ke, tak serupa. Sebab itulah ulama Islam kita tu dia berikan kata jangan duk gaduh nah. Walaupun Imam Hakim hukum kata hadis tu sanad dia sahih dah. Zahabi pun duk dia dah kata serupa dengan Hakim. Sekadar tu kalau kita nak buat tubik hadis kepada umat tu nak berhenti sekadar tu tak ada buat kajian tambah, jangan je kata. Tu makna kata nak jadi orang nak buat tubik hadis kepada umat Nabi ni ya bukan mudah lah. Ni kita jumpa ikut dia hadis tagre mana. Nah, atas batas mana dengar belaka kita. Sedangkan orang royak hadis Nabi ni kalau tak betul sungguh kata Nabi kata, cerak orang ni. Tuhan selebuh dalam api neraka. Tu jangan buat mudah. Walaupun kita hebat setara mana atas dunia ni pun, kalau kita giroyak hadis bukan hadis sanak Nabi, Tuhan selai kita lapin neraka. Jangan buat mudah. Hebatlah atas dunia ni, tak ada biar boleh buat rana lah kita reti pandai bijak. Otak itu pandai putar, pandai belik, tapi tak payah Tuhan nak kata apa. Sebab tu jangan kita buat mudah dalam masalah kita nak terima hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu perkara ni bagi orang tahu, tak tahu tak tahu. Tapi tak tahu kalulah kita tak cari we tahu. Sedangkan telinga kita ada, mata ada, tenaga ada, masa ada. Salah juga. Tuhan tak maaf we. Nak we kita faham. Sebab itulah masalah hadis ni terutama orang nak jadi guru tu, nak jadi alim ulama, nak jadi penceramah tu, nak jadi tok khatib tu, pasti wajib di atas dia buat kajian molek tentang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qira'ah tak apalah. Nampak tu tak? Qira'ah tak apalah, hafalah qira'ah tu. Akan tetapi hadis ni so lagi. Kita kena buat jadi molek. Maka ulama yang hukum kata hakim ni mutasahilun jiddan. Sangat mudah sangat. Syarat nak kata sahih ni longgar sangat. Apabila longgar ni, kalau kita kata kita nak naik tempat tinggi, tangga kita longgar, berani tak nak naik? Tak berani. Kereta kita tayar ni dia longgar, skru dia tak kejap, kita bawa, nak berani tak nak bawa? Tak berani. Awak apa? Kerana bahaya. Lepas tu ulama yang kata Imam Hakim ni masalah nak hukum hadis kata sahih ni longgar sangat, kena perhati tilik semula lah. Tu dia. Tu cara yang ulama kita dah pesan. Maka uzur ni makna kata dia ni dikecuali ataupun dimaafkan dalam agama kita. Kenapa? Mari saya nak royak. Dia kata walam yunakkih kitabahu. Dia itu tidak memperiksa balik akan kitabnya. Maknanya dia tak periksa balik akan kitabnya. Maknanya di sini. Maknanya Imam Hakim ni rahimahullahu ta'ala ni, kita nak kata dia dengan cara giska tak molek terhadap dia ni tak boleh. Tak boleh kita nak giska tak molek terhadap alim ulama kita, tak boleh. Imam Hakim ni usaha dia ni, jaksa dia, niat dia nak hipung dulu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni saya ambil ilmu ni daripada guru kami masa duduk luar negara hari tu. Dia kata Imam Hakim ni hipung. Hipung boleh banyak mana? Boleh 5 jilid kitab ni. Safsan ni 5 jilid. Setengah-setengah ni jilid ada cetak ke lain ni, tulis saya besar kecil itulah. Tapi hak tetap hak tentu-tentu 5 jilid. Maka Imam Hakim ni dia tulis kitab ni 5 jilid. Dia niat kata mula-mula sekali dia nak hipung dulu. Hipung hadis yang dia itu jumpa hak ada di atas syarat Bukhari, ada di atas syarat Muslim. Tiba-tiba apabila ia hipung sudah, ayuhal muslimun dengan molek. Apabila ia hipung sudah, siaplah ia hipung mari. Cukup jadi 5 buah. Ya mula, kitab mula-mula ia periksa. Periksa semula. Periksa semula supaya kita wak dengan cara kasar, lepas tu kita mari sudah balik belakang. Tak? Supaya kita kata kita wak hak besar dulu, hak kecil-kecil nanti kita wak setelah lagi.
Wa isak kerana gitulah. Maka Imam Hakim ni dia mai periksa jilid pertama. Periksa jilid pertama. Habis jilid pertama, kemudian periksa pula jilid yang kedua. Habis jilid yang kedua. Apabila nak mula periksanya jilid yang ketiga, sampainya ajal. Mana kata dia meninggal dunia dulu, belum daripada dia itu nak periksanya apa nama? Kitab jilid yang ketiga daripada kitab Al-Mustadrak. Maka katanya para ulama kita, ia kata sebab itulah kitab Al-Mustadrak jilid pertama dengan jilid yang kedua kesilapan dia itu kurang. Sebab kenapa? Kerana diperiksakan oleh Imam Hakim sendiri. Adapun yang ketiga, yang keempat, yang kelima, dia tak ada nak periksa. Tak sempat nak periksa. Malah dia ke? Dah, dia tak malah ulama. Tapi ajal siapa dulu. Mati mari dulu. Hana warana idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka Zahabi ni faham tujuan hak Imam Hakim, dia tolong mai periksa buat kitab talkhis. Maka ulama kita cetak kedok sekali. Tu nak kita faham. Nampak tu tak? Tu dia. Maka walaupun itu sebab pun, itu apa nama huraiya pun, tak keluarlah Imam Hakim itu daripada mutasahil. Apa mutasahil? Apa mudah? Apa longgar syarat dia? Kerana dia niat mula-mula dia nak hipung dulu hadis. Nak hipung, tak jadi setepat dulu. Kamar dia nak periksa balik semula. Maka dia tak sempat nak periksa. Pak ulama mari tengok atas kitab Hakim ni, kita nak tak bahagian mana? Tak bahagian kata kitab yang wajib kita sebagai alim ulama juga, sama-sama ulama ya ledek kecil ni. So umpama Zahabi, Suyuti, Ibn Hajar kok, kena periksa tengok semula. Kena periksa tengok semula. Jangan kita terhenti di atas hukum yang dihukumkan oleh Imam Hakim semata-matanya. Maka sebab itulah di jamiah mana-mana pun dalam dunia ni, terutama jamiah Azhar ke, jamiah di Mekah ke, di Urdun ke, pasti kita itu apabila kita ngaji bahagian hadis ni, ya suruh kita tengok semula, ulas semula. Buat apa? Kerana nak hajarkan kita nak pandai jaganya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu tujuan hak kita nak kita tahu. Wa-Zahabi kadzalik. Imam Zahabi pun dimakian itu juga. Dimakian mana? Dimakian kata mutasahilun jiddan fil qada' bis-sihhah. Dia itu longgar juga syarat dia pada masalah apa? Pada masalah hukum hadis, kata hadis itu sahih. Wa-Zahabi kadzalika mutasahilun fi hadzal bab. Pada ini bab. Bab mana? Bab nak riwayat hadis ni sahih. Hadis ni hasan. Gitu maknanya. Kemudian fakam min rajulin, maka betapa banyak mana rajul di situ makna kana? Makna kata orang hadis. Orang panggil rawi. Rawi ni makna orang hadis. Yatakallamu fihi, yang pertikai dok mari cara bicara pada seorang tadi, orang rawi hadis tu Az-Zahabi oleh Zahabi fil Mizan, di dalam kitab Mizan. Kitab ni kitab Mizan. Zahabi dia tulis kitab nama kitab Mizan. Mizan ke apa? Iaitu Mizan Al-I'tidal. Ni kitab Mizan Al-I'tidal. Ni kitab Mizan Al-I'tidal fi Naqdir Rijal. Iaitu timengnya yang ada pada masalah nak memperkritikkan, nak membicarakan Ar-Rijal. Rijal ni makna rawi, ruah. Mana orang riwayat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tulis, Zahabi tulis. Ni dalam kitab lisan apa nama Mizan Al-I'tidal. Mizan Al-I'tidal fi Naqdir Rijal. Ni kitab Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Maka Imam Zahabi ni keceklah dalam kitab ni. Pak kitab ni duk membicarakan orang-orang yang riwayat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada masalah. Ada tu yang ada masalah. Maka Zahabi ni dia bercakaplah dalam kitab tu. Dalam kitab kita riwayat sana tu, kitab Mizan. Kemudian wa yusahhihu hadithahu fi ta'liqihi 'ala al-Mustadrak. Didapati Imam Zahabi tu ia kecek, ia bicara orang riwayat hadis
orang tu. Maka orang tu ada di dalam kitab Al-Mustadrak. Orang yang bicara tu kata dhaif, kata gitu, kata gini, maka dia mensahkan hadis di dalam ta'liq, makna kata di dalam bantuan dia terhadap Imam Hakim itu beberapa tempat. Maka ulama kata bantasan yang Imam Zahabi itu berjalan iaitu mutasahil. Apa makna mutasahil? Makna longgar sedikit daripada syarat-syarat nak mensahkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak serupa Bukhari, tak serupa Muslim. Bukhari Muslim ni jangan kata apa nama kita kata, jangan kata manusia nak masuk. Semut nak masuk tak boleh, syarat dia. Mana kejap syarat dia tu merangkungi, melimputi habis. Maka syarat orang-orang lain tadi itu buka gini. Nampak? Buka gini. Boleh masuk sampai ke kita katalah gapo-gapo, maka di situlah ulama kata pasti kita sebagai pelajar dan alim ulama kena tengok tilik buat kajian molek-molek tentang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan mensahihkan oleh Imam Hakim dan Imam Zahabi, kerana kedua-dua orang ni dua orang tokoh ulama ni, hak ulama juga duk royak, kata dia ni mutasahil dalam masalah hukum hadis, mudah, syarat dia longgar. Itulah buat kesimpulan. Nampak tu tak? Ni kita nak kita faham kata cara ulama kita ni jaga hadis Nabi tu macam mana. Sama-sama ulama ni duk kecek ni. Amba ni baca ya perkataan ulama nak dengar. Kata bagaimana ulama duk kecek. Situ ya nak kita faham. Nampak tu tak? Tu dia. Baik. Kemudian soalan yang ke-33. Mari kita tengok soalan yang ke-33 sikit. Ia kata uzkur, sebut sikit. Boleh ke tak sebut sikit? Ba'dal akhta', setengah daripada kesilapan, allati yaqa'u fiha al-hakimu 'inda qawlihi, yang jatuh padanya oleh hakim, makna kata yang tersalah dan gelicir oleh Imam Hakim di sisi perkataannya, kata ana sahihun ala syarti syaikhain wa lam yukharrijahu. Hadis tu sahih di atas syarat dua tokoh ulama. Syaikhain di situ makna Al-Bukhari wa Muslim. Tetapi kalau baca dalam hadis jumpa kalimah asy-syaikhain, maka tak lain tak bukan Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Tapi kalau kita baca dalam sejarah, kitab-kitab sejarah, kitab-kitab tarikh khulafa ke gapo, apabila itlaq ulama guna syaikhain, kena kepada Abu Bakar dan Umar. Nampak tu tak? Kena kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum. Adapun dalam kitab hadis itu Al-Bukhari dan Muslim. Tu. Sedangkan Al-Bukhari dan Muslim tu tidak mengeluarkan hadis ni, tidak mengeluarkan akan hadis itu. Nak ayat kata gapo? Nak ayat hadis ni di atas syarat Bukhari, di atas syarat Muslim. Tetapi Imam Bukhari tak ada ambil buah dalam kitab sahih dia, Imam Muslim tak ada ambil buah dalam kitab sahih dia. Tu nak kita nampak gambar. Heran tu? Baik. Kemudian soal yang ke-33 gitulah. Jawab soal ke-33 ni, ya'midul hakimu rahimahullahu ta'ala, makna mengqasakkan oleh Imam Al-Hakim rahimahullahu ta'ala, mathalan umpamanya ila sanadin, kepada satu sanad, fihi, dalam sanad tu Hushaim. Hushaim ni bagi orang ada kitab tanda nah, Hushaim ibnu Bashir. Hushaim ibnu Bashir dia ni tanda panjang sikit sini, Hushaim anak Bashir ibnu Qasim ibnu Dinar As-Sulami Abu Muawiyah
Dia nama Hushaim, anak Bashir, anak Qasim, anak Dinar As-Sulami. Digelarkan Abu Muawiyah dia min kibari atba'it tabi'in. Dia ni termasuk daripada tokoh hak tua di kalangan atba'it tabi'in, yang meninggal pada tahun 183 Hijriah di Baghdad. Orang yang ambil hadis, riwayat hadis daripada dia jamaah. Mana Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah ambil belakang hadis melalui Hushaim ibni Bashir ni. Dihukumkan oleh Imam Ibn Hajar, kata dia thiqatun thabt. Makna kata dia orang thiqah lagi thabt. Makna kata ingat dia teguh molek. Kemudian kafir apa? Kathirut tadlis. Kathirut tadlis makna kata dia banyak tadlis. Pasti kena datangkan dengan hadasana ataupun sami'tu. Kalau mari dengan an, ulama kena pergi periksa. Kata di mana dia royak atau dia dengar. Kalau mari dengan an, apabila tadlis, susuknya puca. Orang tadlis ni kita kecek mudah-mudah gini rupa. Nah, we nampak rupa kata tadlis ni macam mana. Tadlis ni makna kata orang tok guru hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya Muhammad, kita fardu kata. Muhammad ni pernah mengaji dengan Abdullah. Abdullah ni tok guru besar ada riwayat hadis. Kemudian dia itu sempat tak jumpa dengan Abdullah, tak sempat lagu mana guru dia. Akan tetapi Abdullah ni riwayat hadis Muhammad ni tak dengar. Muhammad ni tidak dengar daripada mulut tok guru dia Abdullah. Muhammad ni dengar daripada kawan dia yang mengaji dengan Abdullah tadi itu. Maka dia datangkan dengan an celah tu. Datangkan dengan an celah tu, tak ada kata hadasana Abdullah. Dia tak ada kata mukhabar akan daku oleh tok guru aku nama Abdullah. Dia tak kata gitu. Dia kata an Abdullah, daripada Abdullah masalan. Maka ulama gitilik kata an ini lafaz yang muhtamal. Maknanya lafaz yang boleh dengar, tak dengar, boleh jadi gitu, boleh jadi gini. Maka gicek kata Muhammad ni orang mudallis. Mudallis maknanya makna kata ya tadi itu tak ada dengar betul-betul hadis daripada mulut tok guru dia. Dia dengar daripada kawan guru hak ngaji sekali dengan dia, sedangkan tok guru tu tok guru dia, tapi dia tak dengar hadis tu. Lalu ia katakan dengan an, ulama tak clear. Lagu mana tak clear? Mana ulama pertikai. Ulama tak mau nak terima selalu. Pasti kena tengok dulu. Kata macam mana? Dia dengar sungguh ke tak? Kerana dia itu dihukumkan oleh ulama kata tadlis. Nampak tu tak? Tadlis ni katanya ulama akhun kadhib. Tadlis ni dua beradik dengan dusta. Tapi kalau dusta, ia tak sampai darjat dusta. Dusta ni gini. Muhammad ni pernah mengaji dengan Abdullah. Nampak tak? Pernah mengaji dengan Abdullah. Akan tetapi dia ni orang mudallis. Dia wari dengan an, ulama wimaah lagi. Tapi kalau kata Muhammad ni mengaji dengan Abdullah, tapi dia tak dengar hadis tu daripada Abdullah. Guru dia sungguh, tapi hadis tu dia tak dengar. Dia kata haddasana Abdullah. Ni kadhib. Hak tu ulama lepas lalu tak boleh. Tak mau lalu. Ni nak ayat kata mudallis tu rupa macam mana. Faham tu tak? Tu dia. Maka Hushaim ibni Bashir ibni Qasim ibni Dinar As-Sulami Abu Muawiyah, daripada tokoh besar daripada atba'it tabi'in yang meninggal tahun 83 ni, 183 ni di Baghdad. Dia ni orang thiqah thabt, tapi kathirut tadlis. Faham tak kathirut tadlis? Banyak susuk pucah. Tu dia. Ni Pia dak kata, bukan Amma dak kata. Kalau Ibnu Hajar Asqalani di mana dalam kitab Taqrib Tahzib. Lama kata sedak duk kata kok ulama dalam majlis. Tak boleh orang kita ya pasal akal tak siapa ni ya kita kena royak juga. Lamanya faham salah. Kita ada royak kok lain ya faham kok lain. Allahu akbar. Kenapa kena kecek jadi jaga sokmo. Tak boleh ya kereta kita hak molek-molek ni pasal dia naik atas demo, kita tak sugung demo sugung kita. Kena kecek jadi nampak selalu. Nampak tu tak? Kena nampak selalu. Baik.
Kalau gitu Hushaim ni katanya Imam Syekh Mustafa dia kata Aniz Zuhri, daripada Zuhri. Tu daripada Zuhri. Ni kalam hak Syekh Mustafa Adawi Wa'ri ni saya pergi periksa kalam hak Imam As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti yang meninggal pada tahun 911 Hijriah dalam kitab Tadribur Rawi. Ni kalam hak kita nak dengar ni. Seolah kata kita ngaji sejuzuk daripada Tadribur Rawi, kitab besar Tadribur Rawi. Bukan kitab hak kecil-kecil lah. Tinggilah kitab tu. Orang nak syarah kitab tu. Seolah kata kalau dalam ilmu usul fiqh gak, kitab Mustasfah Imam Ghazali, kitab hatah-hatah nu lah. Kitab Burhan ke, hak Imam Haramain ke, hak masalah kitab Risalah Imam Syafi'i ke, hatah-hatah nu. Tu makna hak hebat-hebat tu. Maka Hushaim ni Hushaim Aniz Zuhri, daripada Zuhri. Zuhri ni nama gapo? Zuhri ni ingatlah kalau sebut dalam kitab Al-Mustalahil Hadis Zuhri ni dengan zai tu. Zuhri, zai ha ra ya tu Zuhri. Nama Muhammad ibn Muslim. Muhammad ibn Muslim Abu Bakr Al-Madani. Dia tu Zuhri yang meninggal pada tahun 125 Hijriah. 125 Hijriah. Dia ni termasuk daripada orang panggil kata pertengahan wusta daripada tabi'in. Mana pertengahan ulama tabi'in. Orang-orang yang hadis daripada dia ni pia dek. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, apa panggil jamaah. Jemaah ahli hadis ni ambil belakang hadis pada Zuhri. Awak apa? Ulama orang yang kata dia ni faqih. Al-faqihu, al-hafizu. Mutqin ala jalalatihi wa itqanihi. Tu makna kata al-faqih, dia ni bersangat faham dan masalah hukum fiqh tu. Bukan ahli hadis tak erti fiqh dak. Setengah-setengah doa yang tak ahli hadis ni kurang sikit masalah fiqh dak yang erti faqih ulama orang tak al-faqih. Kemudian al-hafiz, al-hafiz bersangat ingat dia tu. Muttafaqun ala jalalatihi wa itqanihi. Ittifaq para ulama kata dia ni hebat sungguh dan itqan. Itqan ni makna kan teguh dalam masalah ilmu pengetahuan. Ilmu bukan ilmu hadis sekarang. Kerana hadis ni ada dalam tu tulurah, ada dalam tu iman, ada dalam tu fiqh, ada dalam tu ihsan, ada dalam tu akhlak, semua. Takkan Nabi Muhammad ni wari belaka kah? Takkan? Bukan makna kata hadis duk cara dia. Bukan. Dalam hadis tu ada belaka dah. Kerana Nabi Muhammad tu wari belaka. Nampak tu tak? Sebab itulah Imam Syafi'i ni ia berinya pangkat kepada ahli hadis, kata seolah puak-puak ni adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka'annani ra'aitu ashab Rasulillah. Seolah aku ni tengok sahabat Nabi Muhammad alaihi wasallam. Sedangkan Imam Syafi'i tak dengan sahabat, akan tetapi dia dok baca daripada alim ulama, dok dengar pada ulama dia dok ayat, dia kata seolah ahlul hadis ni sahabat Nabi Muhammad alaihi wasallam. Tu nah. Tu dia. Kalau gitu Imam Hakim ni ia ambilnya hadis melalui jalannya Hushaim. Hushaim melalui ambil daripada mana? Ambil daripada Zuhri. Fayaqul fihi, maka dia kata, maka Imam Hakim kata pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim daripada jalannya Hushaim daripada Zuhri itu, kata gano sahihun ala syarti syaikhaini walam yukharrijahu. Hadis tu sahih di atas syarat dua tokoh ulama Bukhari dan Muslim, sedangkan Imam Bukhari dan Muslim tidak mengeluarkan akan hadis tersebut. Tu. Maka ulama kata wadzalika, dan bermula di makian itu. Di makian mana? Di makian kata jalan ni Imam Hakim itu ambilnya hadis melalui jalannya Hushaim anak Bashir. Hushaim anak Bashir ni ambil hadis daripada Muhammad ibn Muslim Az-Zuhri itu tu bina'an ala anna Hushaim bina'an minhu, daripadanya, daripada pandangan Imam Hakim atas bahawasanya Hushaim wa Zuhri min rijalil asy-syaikhain, min rijalis syaikhain, termasuk daripada tokoh ulama hadis yang Imam Bukhari dan Imam Muslim buat kira.
Ataupun nak terjemah kata min rijali syaikhain, makna kata Imam Zuhri, Imam Az-Zuhri dan Imam Hushaim, dua-dua ni Imam Bukhari, Imam Muslim ambil hadis melalui dia. Faham lagi? Ambil hadis melalui dia. Kalau gitu, wa qawnuhuma min rijali syaikhain sahih kama dzakara al-Hakim rahimahullahu taala. Keadaan Hushaim dengan Zuhri itu, dia tu daripada orang yang hadis bagi Bukhari dan Muslim sahih betul sebagaimana Imam Hakim sebut. Lakin huna nuqtah waqa'al hakimu bisababiha fil wahmi. Akan tetapi di sini ada satu fokus, ada satu pembicaraan halus yang berlaku, mana yang jatuhnya Imam Hakim dengan sebabnya, sebab dia skor kata Az-Zuhri dan Hushaim itu Bukhari ambil hadis daripada dua orang jalan ni, maka ia sengkap masuk dalam waham. Waham ni pangkat bawah sekali, bawah daripada syak, okay? Bawah daripada syak, darajat ketiga tu zon, yang darajat yang keempat tu yakin, bawah sekali waham. Waham ni makna kata balik salbi, balik ijabi. Kalau kita wahai kata ada air semaya, tak kena kecek, kena ambil semula. Kalau syak pun kena ambil semula dah. Nampak tu tak? 20%. Tu wahai. Ala wahia, gapoh nak wayak? Hak kata wahai Imam Hakim tu, anna Hushaim, bahwasanya Hushaim itu dhaifun fi Zuhri khassatan. Ya Allah. Maknanya Hushaim itu, dia itu lemah. Makna kerana lemah, makna kata hadis dia pada tok guru dia melalui jalan Zuhri itu, dia lemah. Mana hadis dia tak erak. Makna hadis dia tak erak, makna hadis dia ni tidak wakira oleh ulama. Macam mana tak faham weh? Ni macam ni. Jadi Hushaim ulama tak? Ulama. Fiqah tak? Fiqah. Bukhari wakira tak kepada dia? Wakira. Muslim wakira? Wakira. Zuhri ulama dah, ulama. Bukhari Muslim wak kira tak dengan dia? Ya, wak kira. Akan tetapi Imam Bukhari dan Imam Muslim tahu lagu mana? Kata Hushaim ni kalau ia ambil hadis daripada Zuhri, ku tak wak kira. Seolah kata gininglah kita kata, nak misawi nampak dengan cara mudah-mudah. Kita kalau duduk dalam kampung kita debeh kali dah. Nampak tak tu? Tetapi kalau kita pergi luar daripada kampung kita duduk belakang sekali. Awak pun ada sebab tertentu. Mana kita kedai besining ya. Lain tak? Tu maknanya kita. Hushaim dengan Zuhri memanglah kata dia tu salah satu daripada dua orang tu hak Imam Bukhari dan Imam Muslim ambil hadis melalui dia. Tetapi Imam Bukhari dan Muslim tak ambil hadis sama sekali daripada jalan Hushaim melalui Zuhri. Dia tak ambil lah tu. Kalau Hushaim daripada orang lain, dia ambil. Kalau Zuhri hak tak berhubung gapo dengan Hushaim, dia ambil. Tu makna gitu. Nak buat kita faham. Nampak tu nah? Nak buat kita jelas molek. Faham dah gitu? Masalah tu. Orang panggil kata anna Hushaiman dhaifun fi Zuhri khassatan. Hushaim dhaif sekali-kali pada riwayat dia melalui Zuhri, hak ni khusus. Hak ni tak boleh nak wakiyah. Kena ngaji, kena ingat. Falam yukharrij al-Bukhari wala Muslim li Hushaim an Zuhri. Makna tidak mengeluarkan oleh Bukhari dan tidak juga Muslim bagi Hushaim daripada Zuhri. Ya tak mau. Hak ni tak ambil. Tu. Wa innama akhraja li Hushaimin an ghairi Zuhri. So, hanya Imam Bukhari dan Imam Muslim mengeluarkan hadis bagi Hushaim hak lain daripada jalannya Zuhri. Wa akhraja li Zuhri min riwayati ghairi Hushaim anhu. Dan dia itu Bukhari dan Muslim mengeluarkan hadis daripada tokoh ulama nama Zuhri daripada riwayat hak lain daripada jalannya Hushaim daripadanya, iaitu daripada Zuhri. Wadzalika hawak ponya jadi gitu. Sebab gapo ulama mari duk apa nama duk bicara, duk royak mempertikaikan umpama ni.
li'anna Hushaim, kerana Hushaim tu kana, ni sebab Hushaim ni gini sebab hadis dia tu jadi tak ada harga apabila melalui jalan ni hak Zuhri, iaitu Hushaim melalui jalan ni Zuhri ni. Sebab gapo? Sebab Hushaim ya salah gapo? Kok mana jadi dhaif dia apabila ia melalui hadis tu jalan ni Zuhri? Kok mana? Tengok sini. Wa dzalika li anna Hushaim kana qad dakhala ala Zuhri. Kerana bahawasanya Hushaim itu satu hari dia pergi masuk ngaji dengan Imam Zuhri. Makna masuk ambil hadis daripada Imam Zuhri. Fa akhadha anhu 20 hadisan. Maka dia ambil Hushaim daripadanya, iaitu daripada Zuhri 20 hadis. Berapa hadis? 20. Ambil berapa hadis ni ulama tahu. Tengok. Nampak tu tak? Falaqiyahu sahibun lahu wa huwa raji'un. Maka jumpa akan dia akan Hushaim tu. Oleh dia, oleh sahibun, oleh kawan dia. Kawan bagi dia, bagi Hushaim. Wa huwa raji'un, sedangkan dia itu tengah-tengah duk balik kelik daripada rumah dia, rumah Zuhri. Fasa'alahu riwayataha. Maka tanya oleh kawan dia akan Hushaim, akan riwayat hak dia ambil daripada Zuhri 20 hadis saat ni tu. Wa kana thamma rihun syadid. Sedangkan masa tu ketika itu tu di sana tu rihun, makna kata ribut, angin yang kuat sangat. Makna kata dia duk bawa kertas gining lah. Dia tanda daripada Zuhri. Dia duk bawa kertas gining. Kemudian dia kelik daripada tubik luar daripada rumah dia, keluar tubik daripada rumah Zuhri. Maka dia ni pergi jumpa dengan kawan dia. Kawan dia kata, "Mu boleh gapo atik gimana tok guru hari ni?" Boleh hadis 20 hadis. Ya wak tubik daripada kocek dia hadis. Kertas dia tulis hadis tadi. Dia dapati hari tu hari angin ribut kuat. Dia pegang gini. Dia buka. Maka fadhahabat bil awraqi min yadir rajul. Apabila dia nak halakan surat dia ni nak wikawan guru dia tengok, maka dipupukkan akan kertas yang dia tulis hadis daripada Zuhri 20 hadis tadi itu oleh angin daripada jalan tangi kawan guru ambil hadis tu. Fasara Hushaimun yuhaddithu bima alaqa bi minha bi dhihnihi. Maka jadilah Hushaim itu royak dengan apa yang dia ingat daripada 20 hadis itu, apa yang dia ingat di dalam hati dia, dalam otak dia. Tu. Walam yakun atqana hifzahu, sedangkan dia itu tak ada ingat molek. Kerana dia tulis, dia tak ada hafal. Tu dia. Fawahima fi asya' minha. Maka jadi wahelah hadis hak ia ambil daripada Zuhri 20 hadis tadi tu jadi wahel. Jadi tambah, jadi kurang. Jadi tukar orang. Tukar riwayat ni, kata riwayat ni. Hak lafaz tak ada tambah, dia kata tambah. Hak tak ada kurang, dia kata kurang. Sebab dia tak ingat ke? Tu. Dha'ifa fi Zuhri bisababiha. Sebab itulah dia itu jadi dhaif daripada jalan ni hak Zuhri. Sebab apa? Sebab kertas yang dia tulis hadis itu pupuk oleh angin. Heran lagi? Tu nak bagi kita faham. Habis itu. Itu satu daripada rupa yang apa nama yang sebut oleh ulama kita kata sebab-sebab kata Imam Hakim itu. Jadi kita kena duk periksa semula ulama-ulama royak dalam kitab Mustadrak ni, sebab salah satu daripadanya iaitu dia ambil hadis riwayat hak Hushaim daripada Zuhri. Sengka daripada dia kata jadi gananya kerana Hushaim Ibn Bashir dengan Muhammad Ibn Muslim Az-Zuhri ni, dua-dua ni tokoh ulama yang berhujah dengan dua-dua orang ni oleh Al-Bukhari dan Muslim. Sedangkan dia terlupa dan kata Hushaim ini apa nama dia itu dhaif pada jalan ni
hak Zuhri, Bukhari sendiri tak ambil, Muslim sendiri pun tak ambil. Tapi kalau lah Hushain bukan daripada Zuhri, okeylah, Bukhari ambil, Muslim pun ambil. Zuhri kalau bukan anak murid yang nama Hushain ambil, orang lain ambil daripada dia, maka Bukhari hujah lah, Muslim hujah lah. Itu nak kita nampak gambar. Faham tu tak? Ning Imam Suyuti sebut di dalam kitab Tadrib Ar-Rawi. Wa kadzalikal qawlu fi simak. Simak ni, dan di makian itu juga perkataan Al-Hakim. Di makian mana? Di makian kata wahamnya Imam Hakim di dalam kitab Mustadrak. Pendapat Imam Hakim pada Simak. Simak Ibni Harb, Ibnu Uwais Az-Zuhli Al-Bakri, yang meninggal pada tahun 123 Hijriah. 123 Hijriah. Imam Bukhari ambil hadis daripada Simak ni, diletak di hadis muallaq atas daripada hadis asal, bawah daripada bab. Dan Imam Muslim berhujah dengan Simak Ibni Harb, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, semua ambil. Tapi Bukhari ambil sekadar hadis muallaq saja. Faham tu tak? Tu dia nak kita faham. Baik. An Ikrimah, daripada Ikrimah. Ikrimah ni orang panggil Ikrimah Qurashi Al-Hashimi, Abu Abdullah Al-Madani, Maula Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kalimah maula ni makna kata dia asal hamba, akan tetapi Abdullah bin Abbas merdekakan dia, maka dia mari duduk dengan Ibnu Abbas untuk nak khidmat kepada Abdullah bin Abbas, sebab dia ingat budi bahasa Abdullah bin Abbas itu gapo, iaitu memerdekakan dia. Itu panggil maula. Nah, Nafi' maula bin Umar, Ikrimah maula Abdullah bin Abbas, maula tu. Tu tak? Tu. Kita ambil pada guru kita sini, maula tu makna gapo. Fahuwa, Simak daripada Ikrimah. Jalan ni Simak dan Ikrimah, daripada jalan ni Ikrimah ni. Fahuwa sanadun mulaffaqun, iaitu sanad yang mulaffaq. Gapo mana sanad mulaffaq? Makna sanad-sanad yang direngka, tak molek lah. Min rijali syaikhain, memanglah dia itu daripada tokoh ulama hak Bukhari dan Muslim ambil hadis daripada Simak ni. Nampak? Daripada Simak ni Bukhari Muslim ambil, sebagaimana kita dengar dah saat ni tu. Akan tetapi Simak min rijali Muslim wa Ikrimah min rijal Bukhari. Saya nak faham mula semula. Yakni Simak dengan Ikrimah ni dua-dua orang ni adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim ni pakai ambil sore. Mana Ikrimah ni pia ambil, iaitu Bukhari ambil, Muslim ambil Simak. Simak bin Harb, Muslim ambil. Daripada jalan ni dia, Muslim ambil. Daripada jalan ni Ikrimah, Bukhari ambil. Faham tu tak? Nak kita faham situ. Dia kata fasimak min rijalil Bukhari. Rijal makna kata daripada orang royak hadis hak Muslim. Maaf. Simak min rijali Muslim, iaitu Simak Ibni Harb daripada orang royak hadis hak Imam Muslim ambil. Wa Ikrimah min rijalil Bukhari. Ikrimah ni makna orang royak hadis hak Imam Bukhari ambil. Faqauluhu, maka perkataan Imam Hakim, Simak an Ikrimah la min syarti Bukhari wala min syarti Muslim. Makna kata, makna kata Simak daripada Ikrimah campur dua. Mana Ikrimah ni dengan Simak ni Imam Hakim campur duk gini. Herak campur duk gini. Dalam sanad tu lawak gitu. Maka apabila ambil lagu ni Bukhari pun dak, Muslim pun dak. Kalau pecah tak apa. Pecah ni Simak Ibni Harb, Bukhari itu Muslim ambil. Ikrimah Al-Qurashi, Bukhari ambil. Tapi kalau mari hipung gini, Bukhari pun dak, Muslim pun dak. Maka disangka waham oleh Imam Hakim, kata apabila Simak ni Ibnu Harb dengan Ikrimah Al-Qurashi, dua-dua ni daripada orang-orang hadis Bukhari
Orang-orang hadis Muslim dua-dua ni jadi gana dia daripada tokoh ulama hadis Abu Bukhari wak kira Muslim wak kira, kita mari tak sini sekali jadi gana jalan ni. Maka ulama kata ada dalam kitab Mustadrak, hangpa pun tengok dah kata ada sungguh. Ulama hukum kata di sini adalah waham Imam Hakim ataupun gelicirnya Imam Hakim dalam masalah gapo, masalah wahamnya pahal terhadap apa yang dinyatakan oleh ulama di sini. Nampak tu tak? Nak ayat tu jalan ni tu tak. Gitu lalu orang nak ayat hadis Nabi. Gitu. Bukan mudah. Tu dia. Wa riwayatu simak an Ikrimah muttaribah. Dia kata ni, tok guru bagi Bukhari namanya Ali ibn Madini, dia kata jalan ni simak daripada Ikrimah muttarib. Apa makna muttarib? Makna bergonye. Bergonye ni makna kata tak tahu nak putus hak mana satu. Tak tahu nak putus hak mana satu. InsyaAllah kita akan masuk tentang hadis muttarib tu macam mana. Tapi nak faham dulu kata muttarib makna ia bergonye. Nak mutus tak boleh, nak putus tak boleh. Kata yang mana kita nak apa nama ni nak pakai. Nampak tu tak? Pia kata ni, bukan amba ni nama silap faham pula, iaitu Ali ibnul Madini. Ali ibnul Madini hak kata. Faham molek tu? Tu nak kita faham di sini. Baik. Fayaqulul hakim fi isnadin ka simak an Ikrimah innahu ala syarti syaikhain. Maka pendapat Imam Hakim pada sanad dari seumpama simak daripada Hakim itu innahu ala syarti syaikhain, sanad nining adalah di atas syarat Al-Bukhari dan Muslim. Fayadhharu wahmuhu fi dhalika, maka nyatalah kata wahamnya Imam Hakim pada demikian itu pendapat. Makna kan? Makna kata jalan ni Al-Bukhari tak ambil waksuk di dalam sahih dia, juga Imam Muslim tak waksuk di dalam kitab sahihnya. Dua-dua ni tak. Maka Imam Hakim waham kata jalannya simak daripada Ikrimah ni Bukhari dan Muslim itu wa hujjah. Maka tidak dijawabkan oleh ulama, kata tidak. Pia kata lagu ning ulama hadis. Seumpama pia, seumpama Ibnu Hajar, seumpama As-Suyuti, seumpama Sakhawi dan sebagainya. Nampak tu tak? Kemudian ulama-ulama hak belakang ni mari tolong syarah pula nak faham kepada orang kemudian ni. Kebaikan lah. Kebaikan. Apa kita duk jadi apa nama susah kita nak terimanya. Kebaikan bagi kita. Bahasa ulama, kalau ulama hari ni tak syarah, kita tak faham. Cuba tengok dalam masalah fiqh, Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu ta'ala, dia buat kitab Fiqhul Islami wa Adillatuh. Dia tulis dengan bahasa hak sekarang supaya nak orang kita faham. Kalau kita nak baca bahasa ulama hak atas daripada kita, hak atas tu, dia payah. Nampak tu tak? Bukan tak ada orang pandai, ada, tapi golek ke ke sikit. Hak pandai tu sikit. Hak kena tu sikit. Hak sikit tu sikit. Hak molek tu sikit sama. Nampak? Dia tak ramai. Hak juru sikit. Nampak tu tak? Hak berakhlak mulia sikit. Hak boleh harap sikit. Sikit sama. Hak banyak apa situ? Tu orang alim sikit, tak ramai. Nampak tu tak? Tu nak kita faham. Baik. Kemudian fayambaghi ay yahkuma ala kulli hadithin bima yastahiqqu ba'da an-nazari fi turuqihi wa fi sanadihi wa ruwatihi. Maka sayugia, makna kata benda jadi keelok-kelah hak moleknya bahawa kita itu nak hukum di atas tiap-tiap hadis. Maknanya bolehkah kita nak hukum di atas tiap-tiap hadis? Maknanya kita nak terima hukum daripada ulama kita, hak kita belajar mari tu, kata ulama hukum lagu ni, kita nak terima lagu mana? Lepas tu cara kita nak hukum tu, kita kena berjalan mengikut ulama hukum. Nak kita tahu main lagu mana, kata kita ni baru beranak ya zaman kita. Akan tetapi dengan sebab ada ni ada kitab Lisanul Mizan Al-I'tidal, ada kitab Tahzib, ada Tahzibil Kamal,
ada Al-Kamal, ada Tazhib Tahzib. Kitab-kitab tu lah ulama-ulama duk warinya orang-orang hak royak hadis duk royak dalam tu. Maka cara kita nak pergi bukakan kitab-kitab hak tu di dalam jamiah dunia Allah ni, tak kira di mana ada belakang. Semua jamiah mana-mana pun ada belakang. Malaikat orang tak ada mengaji sistem jamiah, tak ada mengaji daripada ulama sungguh, dia tak boleh terima. Hanya tak boleh nak terima hak tu bahasa dia. Nampak tu tak? Dia tak tahu, dia duduk situ. Kita tak boleh nak pergi buat kecek main, orang tak tahu, dia tak tahu ni, dia nak akak dia tahu tu, dia berat juga. Nampak tu tak? Kita kecek sama-sama orang tahu, memadai. Sebab itulah Tuhan kata, wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Senyap. Dia tak tahu, dia duk kecek lagi. Nampak tu tak? Kita orang ngaji ni jangan duk ambilnya kira sangat dengan orang hak tak tahu. Nampak tu tak? Tu. Hak ni adalah yang di ajar, yang ditunjuk, yang diroyak, yang kemukakan ilmu tadi itu oleh ulama-ulama dunia hak ada sekarang. Di mana pun ada. Sebab itulah hadis Nabi ni orang apabila ilmu mustalah ni tersebar, tak kira di mana, cahaya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mencerahkan semua gelapan-gelapan kejahilan, gelapan-gelapan rengkaan, ya habis. Molek tu nah. Sebab tu cara kita hak molek sekali, sebar ilmu. Yang syur ala ilm. Sebar ilmu hak manfaat, terutama seumpama ilmu mustalahil hadis dan sebagainya, ilmu-ilmu yang lain lagi kita sebar. Terutama ilmu hak ni. Supaya apa? Supaya kita itu didapati sama-sama kita boleh ambil faedah daripadanya. Nampak tu tak? Tu dia. Baik. Ada lagi insya-Allah 10 minit kita nak sudah soalan yang ke 34. Panjang juga akan, tapi saya nak royak dengan cara mudah lah supaya nak kita itu dapat dapat faham dengan cara sekaligus. Sekaligus pun tak apalah, faham mengikut para a'immah kita faham, para ulama kita faham, insya-Allah taala. Dia kata ma maratibus sahih, ma maratibu hadis sahih, ma maratibul hadis sahih wa bima intaqadat. Makna kata apakah lapisan hadis sahih? Lapisan hadis sahih ni ada banyak mana? Dan dengan apakah kita, adakah lapisan hadis sahih ni ada ulama mempertikai tak? Mana ulama duk kritik, ulama duk setengah-setengah tak terima, tak ada ke macam mana? Mari tengok. Jawabnya qala jam'un min ahli ilm. Katanya kumpulan daripada ahli ilm, mana alim ulama lah. A'laha martabah mattafaqa alaihi syaikhan. Makna hadis hak tinggi sekali darajat, iaitu hadis yang ittifaq oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadis yang riwayat oleh dua orang, dia Bukhari Muslim. Adakah ulama tolong bawa datang kepada kita hadis-hadis yang ittifaq oleh Bukhari Muslim? Tak ada apa, ada. Nama kitab gapo tok guru? Hamba ni pelajar nak pergi cari kitab tu tengok. Sekarang lah ni orang hafal kitab tu. Masa kita dulu tu tok guru kita suruh anak-anak muridnya hafal kitab hak imam hadis yang sepakat oleh Bukhari dan Muslim sekali. Nama kitab Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa syaikhan. Nama kitab Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa syaikhan. Tu kitab yang dihipungkan oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi, salah seorang daripada tokoh ulama Misr. Kitab tu cetak lebih kurang terbanding lah. Terbanding. Tetapi hak tu kertas kasar. Kalau kertas hak pesan kata tak kasar, lebih kurang banyak ni. Tu. Nampak tu tak? Kawan saya ni, kita tu tak ada rajin sangat, hafal juga tapi tak ada rajin sangat. Amba ni ada kawan nama Ahmad Salim Asal
daripada Dumyat, bolehnya orang panggil kata Kiatniyum dalam Jamiatul Azhar. Dia ni otak ke dia ni Masya Allah, hafal gapo Alfiyah ni, hak masa saya dah sempat jumpa dengan dia tu 5 kena Alfiyah. Alfiyah Ibnu Malik, Alfiyah Al-Iraqi, Alfiyah tu Alfiyah ni ka 5 kena. Qira'ah tak nak kecek. Ya hafalkan hadis Lu'lu' wal Marjan tu sebuah tu ya apa habis. Masya Allah sungguh. Nah, Masya Allah sungguh. Mana ayat kata hemmuh orang nak jaga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai situ. Kita ni gak ya Allah mallahu bihi alim arba'in Nawawi pun malah. Tu sahabat tu tak boleh malah nah. Malah tak ada. Malah tak ada. Tapi jangan kita cekak besar lebih daripada berapa weh? Lebih daripada orang. Gaduh nak jadi Imam Nawawi, pakai klik tak di makan wah Mu'tatawi kata. Lagu mana? Sakit. Ada orang kawan-kawan saya gaduh dah nak jadi Imam Nawawi. Tak makan, tak tidur, nak mengapa, nak baca, begitu gani nak tengok orang juga, tengok kekuatan badan tu. Nampak tu tak? Kalau kekuatan badan tak erat tak sah. Tu dia. Baik. Makna hak tinggi sekali, mattafaqa alaihi syaikhan. Thumma ma akhrajahu al-Bukhari. Kemudian apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sore. Imam Bukhari riwayat mari. So umpama Sahih Bukhari itulah. Tu. Thumma ma akhrajahu Muslim. Kemudian hak Imam Muslim sore. Thumma ma kana ala syartihima. Kemudian hadis yang ada di atas syarat Bukhari dan Muslim, walam yukharrijahu, sedangkan dia itu tak mengeluarkan hadis tersebut. Thumma ma kana ala syartil al-Bukhari, kemudian hadis yang ada di atas syarat Al-Bukhari. Thumma ma kana ala syarti Muslim, hadis yang ada di atas syarat Muslim. Ni dah ni. Thumma ma akhrajahu alladhi nashtaratu fi kutubihim as-sihhah. Kemudian syarat, kemudian hadis yang mengeluarkan dia oleh ulama-ulama yang mensyaratkan mereka itu ulama di dalam kitab-kitab mereka akan sahih. Seumpama Sahih Ibnu Khuzaimah, seumpama Sahih Ibnu Hibban dan sebagainya. Hak tu darajat yang ke-7. Makna kata hadis sahih tu ada berapa darajat? Ada 7 darajat. Faham tu dah? Ada berapa? Ada 7 darajat. Wantaqada hadha tertib. Ada ulama hak tak nampak lagu ni dia kata. Dengan ini susun ni. Tapi hak ni dijalankan oleh jumhur ulama yang jalan lagu ni. Nampak tu tak? Jalan lagu ni 7 darajat hadis sahih semua tu. Dia kata ada orang tak nampak dia kata bi annal mutawatir a'la sihhah. Makna hadis mutawatir itulah hak tinggi sekali. Dia bagi kod tu. Sedangkan dalam Bukhari ada hadis mutawatir, ada dalam Muslim ada. Apa? Wa dafa'a hadha al-intiqad bi anna al-mutawatir laysa min mabahith al-isnad fa huwa kharijun min al-bahth fa huwa sahihun bila bahthin. Apakah tolak-nya hak dia nak kata dengan itu pendapat tu? Dengan bahawasanya taswir kata mutawatir tu bukanlah daripada bahasa sanad. Dia itu keluar daripada bahasan. Dia tu sahih semata-mata dengan ketiadaan bahas. Sungguh. Sungguh. Akan tetapi hadis sahih, hadis mutawatir tu ada dalam Bukhari Muslim, ada. Tu maka pendapat ni masa kita duk belajar dulu ni, tok guru tak ada duk tak ada duk terima manalah. Sebut tu sebut lah, tetapi nak pergi pakar, nak pergi terima tu tak lah. Sebab apa? Sebab dia pakar darajat 7 saat ni. Nampak tu tak? Wantaqadat aidan bi anna ma rawahu al-jama'ah a'la sihhah mimma akhrajahu al-syaikhan. Dan kritik juga setengah ulama bahawasanya hadis yang diriwayatkan akan dia oleh jamaah, iaitu pia jamaah di sini ni orang. Apabila sebut jamaah, Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, ni orang. Tinggi. Makna kata setinggi-tinggi sahih daripada apa yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Tu kata gitu. Maka ulama kata, Bukhari Muslim itu tinggi darajat dah lah. Ya duduk dalam tu pun tak apalah. Sebab hak lain tu duduk bawah dia belakang. Tu nak faham gitu.
Wa dafa'a bi anna man lam yashtarit as-sihhata li ikhraj al-hadis la yazidu ikhrajuhu lil hadisi sihhatan. Makna kata tolak ke bahawasanya mereka yang tidak yang tidak buat syarat sahih kerana nak mengeluarkan hadis tidak menambahkan keluaran dia hadis itu bagi hadis itu sahih. Makna gano? Makna kata orang yang tak ada buat syarat hadis sahih mula. Kemudian dia mari betul royak hadis supaya Bukhari royak, supaya Muslim royak. Ya tak ada tambah gapo-gapo ulama kata. Sebab Bukhari Muslim tu ya syarat nak buhlah kitab dia sahih. Maka Bukhari dan Muslim capur tangan dua tu, hak tu lah setinggi-tinggi sahih. Ada pun hak lain tadi hak tak ada buat syarat kata sahih tadi itu, kalau dia betul pun tak ada jadi mudarat apa Bukhari, kalau tak betul pun tak ada jadi mudarat apa Bukhari Muslim ni, atau nak faham gitu. Tu dak? Tu. Walakin yadhhar anna ma akhrajahu al-jamaah yanbaghi an yakuna a'la rutbah min al-muttafaqi alaihi. Akan tetapi hak zahirnya Syekh kata bahawa hadis yang dikeluarkan oleh hadis yang dikeluarkan dia oleh jamaah sayugianya sepatutnya bahawa adalah setinggi-tinggi rutbah. Ya, rutbah mana pangkat lebih tinggi daripada apa yang diittifaq oleh Bukhari, Muslim di atasnya. Fal Bukhari wa Muslim dakhilan fil jamaah. Maka Bukhari Muslim kalau nak kata gitu pun Bukhari Muslim duduk dalam jamaah tu juga. Makna kata Bukhari Muslim apabila ittifaq dua orang tu setinggi-tinggi hadis dah, hak tu tak kena ittifaq. Makna kata tak kena dipertikai ke apa. Tak ada kena duk kritik apa, hak tu kena dah. Sebab itulah Imam Al-Iraqi yang kata dalam Alfiyah, dia kata wa arfa'us sahihi marwiyuhuma thumma al-Bukhari fa muslimun fama syartuhu ma hawa fa syartul ju'fi fa muslimun fa syartu ghairin yakfi. Itu makna kata mata yang ke-37 38 daripada Alfiyah Al-Iraqi, ia susung wisiat-siat kata darajah hadis sahih ada 7. Hak tinggi sekali iaitu hadis ittifaq oleh Bukhari dan Muslim. Kelas. Hadis mutawatir pun duduk dalam tu. Hadis hak jamaah pun duduk dalam tu. Cukup. Hak tu makna kata syarat yang diberjalankan. Bukan syarat. Makna kata lapisan yang diberjalankan oleh ulama cukup pi dah. Madai dah banyak tu. Tak ada kena duk kecek jadi banyak. Faham nah? Itulah orang panggil kata setengah daripada kita mengaji. Mau cedek soal lagi tetapi tak ada dah. Iaitu ni pun makan masa dah. InsyaAllah soalan yang ke-35 kita takjil, kita takhirkan pada hisah yang lagi akan datang. InsyaAllah lah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala bukakan ilmu pengetahuan, terutama ilmu mustalahil hadis kepada kita sekalian, dan pohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita itu sihat wal afiyah, jagakan kita daripada bala petaka dan apa-apa pun daripada benda-benda yang makruh, semua kepada pendengar dan diri-diri kita sendiri dan ahli-ahli jawab dalam majlis dan anak-anak murid kita semua. Dan kita pohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala membalaskan kebaikan guru kita, sama ada di dunia maupun akhirat, sama ada guru Melayu ataupun guru Arab. Minta Allah subhanahu wa ta'ala akak darajat mereka dunia maupun di akhirat nanti. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaja'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ihfazna bil islami qa'ima wa ihfazna bil islami qa'ida wa ihfazna bil islami raqida wa la tushmit bina aduwan wa la hasida. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu sallama wa baraka ala abdika wa rasulika نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.